Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang mulia kepada Tuan Imam kita dan tim ngan yang usaha boleh himpun muslimat daripada beberapa tempat, dan juga kepada Islam Nara masuk untuk musyarakah di dalam hari ini. Hanya bukan sekadar tempat kita ataupun yang hadir juga mari boleh dengar, bukan seluruh yang duduk ikut tiruannya pada pagi ini. Alhamdulillah, semua ni adalah satu ibadat yang galak Nabi kita galak suh buat dalam 10 hawa Zulhijjah ni. Dan juga kita kena banyak selain daripada sembahyang, selain daripada puasa, selain daripada baca Quran, segala amalan yang molek ni kita buatlah. Kerana amalan molek tadi dalam 10 hawa ni, sebagaimana kita dengar ramai-ramai ustaz-ustaz, hadis-hadis Nabi dan ayat kelebihan 10 Zulhijjah, 10 hawa Zulhijjah ni kebaikan banyak, walillahilhamd. Dan alhamdulillah, daripada pagi ni perhimpunan semenjak daripada 2 tahun 3 tahun kita tak boleh berhimpun Allah boleh nikmat besarnya nikmat. Boleh berhimpun, boleh kelis semula. Ada orang mati dah tahun ni. Ada mari juga orang mati dah. Kalau ada hari ni nama tu mari juga, tapi tak ada orang mati dah kan. Tak boleh mari. Hak hidup belaka lah hari ni alhamdulillah. Jadi sebut kata gerbang ni, satu sunnah yang kita kena ngaji wi sungguh lah. Kerana Nabi Ibrahim, saya pernah royak dah kata Nabi Ibrahim ni, sejarah dia ni tak serupa dengan sejarah Nabi lain-lain. Sejarah Nabi Yusuf ni kita dengar sedap cerita dia, orang janguk, orang molek, orang baik. Tapi dia tidak ada lambang untuk kita nak buat ibadat melalui sejarah Nabi Yusuf, tak ada. Ada hak betul wimaah, tak ada lah. Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, semua tadi sebagai lambang dia dalam agama hak kita nak beribadat ni, dia tak nampak, tak jelas. Mereka tu Nabi kita dah, Nabi belaka, tak serupa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni khususnya masa haji ni, semua amalan melalui haji tadi, melalui apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Semenjak daripada dia panggil wa'adzim fin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Ketika Allah Ta'ala suruh panggil manusia, suruh buat haji tadi, tak putus-putus lagi. Dan di dalam haji sendiri itu pun adanya sa'i, adanya tawaf. Ada nama maqam Ibrahim. Lepas pada kita tawaf semayang alik belakang maqam Nabi Ibrahim. Lepas pada kita tawaf, kita pergi kepada sa'i pula ingat kepada isteri Nabi Ibrahim. Dia berlaku. Dan lepas ketika kita dahaga tadi, makan pula air Zamzam, teringat kepada Nabi Ismail pula dah. Subhanallah, Nabi Ibrahim ni satu sejarah yang kita kena ngaji, khususnya walaupun kita tak pergi haji, setiap tahun kita kena ada ibadat gerbang. Sebut kata gerbang pula teringat kepada Nabi Ibrahim pula. Sembelih anak Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah, lebihnya Nabi Ibrahim, bahkan dia adalah salah satu daripada ulul azmi, Nabi yang terpilih lah kata Allah, daripada 25 orang ada 5 orang terpilih, salah satu daripadanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni digelar kata Khalilur Rahman, Khalilullah,
Khalil. Nah, Khalil ni gapo? Orang yang Allah Ta'ala kasih. Martabat yang paling tinggi kasih ni nama Khalil. Al-Khullah. Saya pun nak sebut dalam hak wayar gitu. Saya kata dua orang yang dapat martabat Khalilur Rahman di atas dunia ni ialah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Orang lain Allah Ta'ala kasih juga, orang mukminin Allah Ta'ala kasih, orang satar, orang beriman pada Allah Ta'ala kasih belaka. Tapi kasih Nabi Ibrahim ni dengan Nabi Muhammad ni, nah, kasih setinggi-tinggi kasih. Dan nak ambil dalil mana? Allah Ta'ala tahu dalil hati fok itu cuma mana, beriman tak beriman Allah Ta'ala tahu pak dalil lah. Allah Ta'ala tahu juga Nabi Ibrahim beriman percaya kasih kepada Allah setinggi-tinggi kasih. Tapi di dalam masalah beriman hak dalam hati, kena cuba, kena teh kata sungguh ke tak. Kerana ramai orang kata beriman tapi siapa waktu semayang tak semayang pun ada. Nah, ramai orang nama Islam di dalam bab percacun, nama Muhammad, nama Abdullah, tanya kata puasa ke tak? Ada kau puasa, ada tak tinggal? Tak cukup misalnya, ada juga. Okay. Jadi Islam ni dia tak boleh hanya kita mengaku melalui mulut. Islam, Muslim. Nabi Allah Ta'ala tak say situ. Allah Ta'ala apabila sebut Islam, dia suruh semayang, suruh puasa. Nak tahu kata kita sungguh ke tak? Nabi Ibrahim seperti juga. Allah Ta'ala nak tahu kata Nabi Ibrahim kekasih Allah, Allah Ta'ala kasih sungguh, dia kasih kepada Allah Ta'ala sungguh ke tak? Nah, lepas tu melalui cuba yang Allah Ta'ala cuba Nabi Ibrahim. Yang pertama sekali, cubaan yang Allah Ta'ala cuba Nabi Ibrahim, suruh tinggal anak serta bini di bumi Mekah. Ambil bini kita tinggal Mekah. Nah, Nabi Ibrahim ni nak boleh anak tunggu lama dah. 80 tahun. 80 tahun baru boleh anak Nabi Ismail. Kita ada doa 80 dalam ni kalau ada pun kena mipin dah lah. Nah, kalau tak pipin tu, nah, duduk rumah. Nah, 80 ni. Lepas tu nak boleh pula lepas pada nama Ishak, Nabi Ishak pula 99 tahun pula. Umur 99 tahun baru boleh Nabi Ishak. Nabi Ibrahim, padahal kalau nak doa pada Allah Ta'ala boleh mula pada bini 25 ke misal 18, 20 kau ikutlah. Minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buya nak tak ada gapo, tapi Allah Ta'ala nak tuksok kata ni. Nah, tuksok gapo? Allah Ta'ala takutnya Nabi Ibrahim ni munggu lama tak boleh anak seorang lagu mana. Nah, anak seorang ni kok nyo manja lah mau kita ni manja nak gapo boleh berlaku. Nah, we go ni. Nah, jadi Allah Ta'ala nak tahu kata Nabi Ibrahim duk manja Nabi Ismail kedok, kasih lebih pada kasih Tuhan kedok. Nah, kamsang mula-mula gapo? Giltok Mekah. Nah, ambil anak bini koh duduk nyusu lagi. Maknanya Nabi Ismail tadi ketika duduk nyusu ni, dalam Islam nyusu ni daripada mula beranak hingga sampai 2 tahun. Nah, maknanya Nabi Ismail duduk cuang tekoh galik. Beranak mari anak merah-merah duduk dalam bedong, duduk dukung kan. Allah Ta'ala kamsang suruh tinggal sana. Nah, bukan mudah bukan mudah nak kita tinggal anak seorang. Anak belum pada ni bini tak boleh anak. Boleh dengan hak ni. Baru boleh dengan hak ni suruh kita tinggal sana pula dah. Tak ada apa. Nah, kamsang Allah Ta'ala Nabi Ibrahim kena taat dan patuh dengan suku hati. Ambil anak bini kita tinggal sana. Tak ada ayat gapo ju semua Nabi Ibrahim pun. Dia tahu kata perintah Allah Ta'ala. Bini pun tak tanya nak pergi mana beh. Nah, kerana apabila Nabi Ibrahim jadi driver kereta, dia tak pergi kok say cerah. Hari kita duk tanya banyak takut pergi kok say, okey.
Pergi tinggal sana. Nabi Ibrahim bangun nak pergi. Isteri dia turut mari. Pasal apa tinggal sini? Baru tanya soalan buat botok lelaki nak bangun tadi. Tanya kata, Allahu amaraka bihadha. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala suruh tinggal kita sini ke? Hei Ibrahim, abah. Nah. Nabi Ibrahim kata na'am. Isteri dia kata lagu mana? Idza la yudayyi'un Allah. Kalau Tuhan suruh kita mari sini tak ada gapo, Tuhan jaga kita. Allah besar email dia dah. Walaupun tak ada orang ada anak kecil, orang tak boleh minta tolong. Nah, duduk nyusu kan. Kalau nya mari rimanya, mari orang jahat, mari orang nak ngopok, boleh tolong tak anak kecil? Tak boleh tolong. Nabi Ibrahim nak kelik dah. Tapi dia yakinnya seorang perempuan beriman kepada Allah, kalaulah Allah Ta'ala perintah mari sini ni, idzan la yudayyi'un Allah. Allah Ta'ala akan jaga kita. Jadi hari ni kita nak mancai lagu mana, kata apabila kita duduk di dalam taat kepada Allah, Allah Ta'ala tak sia-sia amalan kita. Perhimpunan kita hari ni nak boleh mari. Banyak perkara kat rumah tu. Nah, kalau hak perah lembu, kambing kan. Hak ayam, kucing perah kan. Banyak perkara lagi duk kena cara, tapi kena mari. Apa Allah Ta'ala akan jaga benda tu. Idzan la yudayyi'un Allah. Nabi Ibrahim pun paling punggu. Nah, tak ada sadang sia-sia gapo, takut punah hati bini kan. Tapi bagi duk jauh lepas pada bini tak nampak tu, doa lah. Nah, doa Rabbana gapo? Rabbana. Nabi Ibrahim doa gapo ingat tak? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim doa ni. Nah, lepas pada tinggal bini, tinggal anak, bahasa ya Allah, doa lah. Nah, kerana nak Tuhan suruh, buat Tuhan suruh, bahasa taklah hati ni lagu mana tahu? Doa Allah Ta'ala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, kami tinggal sebahagian daripada anak cucu kami, ya Allah, biwadin, tempat lembah, ghairi zi zar'in, tidak ada pohon kayu. Nah, kalau ada pohon kayu tu boleh makan kakung-kakung, buah-buah gotu, buah goni, ke pucuk tu, pucuk ni, tak ada apa sekali. Biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, di rumah engkau, ya Allah. Tujuan Nabi Ibrahim mari tinggal Nabi Ismail dengan mak dia sini ni, tujuan mula-mula sekali liyuqimus salah, supaya diri ke semaya. Daripada Mekah tempat buat haji. Tapi di dalam Islam ni pentingnya semaya ni, nak semaya Nabi Ibrahim nak tunjuk kepada ummah, kena tinggal kampung halaman, duduk di Baitul Maqdis, kena pergi semaya Masjidil Haram. Kerana ramai daripada golongan kita tak sanggup nak tinggalkan, tak sanggup nak tinggal kerja buat, nak pergi masjid. Nabi Ibrahim bukan tinggal kerja buat, tinggal nak bini, tinggal kampung halaman untuk nak pergi liyuqimus salah, kerana nak tinggal suruh semaya sana. Nah, besarnya ibadat semaya tadi, Nabi Ibrahim lakoh negara, lakoh negeri, lakoh pada pasir. Tak ada makan ni, tak ada minum ni, tak ada masjid lagi, kipas-kipas angin pun tak ada, air pun tak ada. Nah, tak ada pos sekarang hari tu. Masjid Haram hari tu tak ada pos sekarang, ada bumi ya. Biwadin ghairi zi zar'in. Lepas tu ghairi zi zar'in ni tepat kata ulama ghairu salihu lizira'ah. Tak boleh nan ni. Batu saja, batu hitam. Batu hitam nak kita ni gapo dah tu. Kalau Madinah tak ada kok popo tamak ke. Mekah tak ada pos sekarang. Nah, ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah. Kalau lagu tu mintalah orang tu kasih pada tempat ni, ya Allah. Clear. Pak kita ni makan doa Ibrahim belaka ni.
Teragi Mekah berasa nak pergi pula. Saya kelih seorang perempuan daripada Indonesia. Awal satu saya kambing mula-mula siapa nak pergi buat haji, mula sujud syukur pada Allah Taala siapa bumi Mekah. Ada tak oi terlalu kita pergi jalan di Amerika ke China ke gapo, sujud syukur kerana mari jalan Chiang Mai misalnya. Allah ada. Dah demo-demo ni ging hati. Dah ging hati. Orang hak 2 juta orang pergi tadi, tahun ni menyatu 250,000 nak bayar. So kelami 500,000. Pakai lu pergi 4 beranak sejuta. Pakai pergi dengan hati. Kenapa? Pergi dah pula nak pergi pula. Kerana dekat doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaih. Nabi Ibrahim ni dia tak mampu nak participate kamsang Allah. KamsangของAllah Taala kena buat. Tapi Nabi Ibrahim doa kerana tempat ni ya Allah, we jadi orang kasih. Hari ni tak ada orang, tak ada apa, tapi lepas pada ni orang pakat pergi semua. Tak putus orang di Mekah ni 2 juta ketika buat haji. Kita tahu tak? Dalam Masjid Haram, apa tempat bubuh air Zamzam ni berapa ribu botol dia? Berapa ribu bocor tahu tak? Pernah bilang tak? Tak bilang juga tapi kelih berita. 25,000. Deh. Bekas air Zamzam 25,000. Sebekah tadi 40 lit. Orang pakat duk makan air di dalam air telaga Zamzam tadi. Nah, berkat Nabi Ibrahim. Adanya Nabi Ibrahim, orang pakat kasih pergi situ nak pergi semua. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, buikanlah kepada mereka itu buah-buah kayu. Kita pergi Mekah boleh makan buah kayu. Wah lima, wah motel, wah gapo ada belaka. Wah hulu pun ada sana. Nah, hak tak ada pohon cerak wah hulu kan. Siapa juga. Siapa belaka wah durian. Buah durian ni buah yang paling payah pada masa dulu. Lah ni tak apa demo hantar kontainer lagi. Dulu buah paling payah nak pergi dengan kapal demo tak bui. Punah air demo. Nah, tapi pada masa saya duduk ngaji Mesir tak ada dah buah durian siapa. Dia bawa lagi mana tahu lah. Nah, yang kata doa berkat doa Nabi Ibrahim buah kayu siapa situ. Nabi Ibrahim ni suruh makan buah kayu, tak suruh carilah daun-daun tu. Lah ni pesen minat daun tak dah. Duduk jual daun ni, tubik daun kancah seri ni pula pakat duduk cari. Nabi Ibrahim suruh makan buah kayu lah, buat kita makan odokong dulu, buah salok ke apa ke. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur pada Allah. Pengorban ni bukan mudah deh. Dia tinggal anak sana, anak kecil-kecil, tempat tak ada pohon kayu, tempat tak ada makan ni. Tapi nya hidup Nabi Ibrahim, hidupnya mak Nabi Ismail, hidupnya Nabi Ismail dengan mak dia. Tempat ni tubiknya air Zamzam. Sejarah ketika Nabi Siti Hajar tadi naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Orang mak lagu mana seorang mak? Seorang mak ni kelih anak duduk teriak ni habis-habis Ada seorang Sudan. Dia pergi pada pasir, sesak daripada pasir, kereta lekat pada pasir. 2-3 orang buat dia. Lepas tu dia life suit belum pada dia nak mati. Tak ada air, tak ada air. Nah, dia kecek tu supaya bubuh getah bibir mulut tu. Getah pah-pah tak ada air. Ada YouTube ada. Lepas pada tu dia mau mari ambil pergi rumah sakit, ada hidup sore, hak lain mati habis. Dekat pada pasir tak ada air dan orang hak life suit tak ni mati. Gapo dia pesan? Dia kata ini adalah takdir daripada Allah Taala. Cuba kita bayar kata. Nanti saat mati tak ada air. Nah, tunggu kematian. Cuma dia kata dia minta maaf lah. Kalau siapa ada hutang yang saya tak ada nak bayar hutang, kalau siapa ada buat silap dengan siapa, saya minta maaf belaka. Hari ni saya tak boleh klik dan kemungkinan akan mati beberapa jam lagi akan datang. Mati semua. Nah, yang pada pasir ni macam cemreng tamadar, bukan benda biasa pada pasir. Habis hai mati. Tapi Nabi Ismail, mak dia kata, "Idzan la yudayyi'una Allah." Ni ketika Nabi Ismail duduk teriak tadi dah air, mak puasa susah hati.
terjadilah air telaga Zamzam yang kita duduk minum pada hari ini. Ketika Nabi Ismail duduk tunja kaki tadi, setengah riwayat mari malaikat cocok dengan sayap dia ke gapo ke, yang pentingnya situ tu jadi telaga. Dan telaga hak Nabi Ismail boleh minum pada hari tu yang sampai ni fok kita duk minum lagi. Kita tahu dak air telaga Zamzam tu bek 1 week nanti 20 lit. 6 week nanti nah 20 lit. 20 lit 1 week nanti. Pas 24 jam kira berapa lit. Pasal tu Nabi kata rahimallahu umma Ismail. Allah Taala rahmati mak Nabi Ismail ni, lau taraka Zamzam, kalau dia tinggal telaga Zamzam tak kepung, tak mari buat, tak mari orang panggil tak mari letak tanah pada hari tu, lakana ainan ma'inan, akan jadi air mata yang paling besar kemungkinan boh kawasan Mekah hari tu. Cuba kita bayar air telaga ni 24 jam duduk serung air, tak berhenti radu. Serung air ni sekali-sekali serung dia ada dua motor. Motor pertama panas, wak motor yang kedua pula. Lagu tu duk gile dua tak padai. Tak padai motor. Air mata ni tak berhenti radu. Nah, orang yang boleh makan, kita tahu gelah. Gelah sari-sari. Hok duduk dalam Masjid Haram tadi 2 juta. 2 juta gelah. Guna tohuk 2 juta gelah. Kira banyak mana. Kalau musim haji pula lebih lagi. Hak tu musim pokatik ya. Musim haji orang tu 2 juta dah. Orang tak minum ya. So okey. Makan tohuk ni lebih lagi lah. Air tu mari di mana? Kalau telaga mu kita terawak 24 jam supaya telaga Zamzam kering. Nah, tak sewak telaga lah kita buat air perapa ni. Boleh patut bayar. Nah, kalau tak kering pun bayar. Nah, air telaga Zamzam hak Nabi mak Nabi Ismail kata idzal la yudayyi'un Allah ni jelas. Apabila siapa taat pada Allah Taala, umat Nabi Muhammad boleh kelih lepas pada ni, orang yang sanggup gerban di sisi Allah, Allah Taala tak akan sia, Allah Taala akan jaga. Bukan sekadar dia tak boleh minum, pas kepada umat Nabi Muhammad sampai kiamat boleh minum air tadi. Allahu Akbar, besarnya pengorbanan ni nak ayat ni. Pasal tu gerban lah kita hari ni raya gerban ni. Apa kata kita dengar saat ni lah, bukan sekadarnya gerban lembu kambing saja dah. Belum pada Nabi Ibrahim nak gerban dah, gerban anak, gerban bini, gerban duit, gerban pitih. Tak pandai lagi Allah Ta'ala nak cuba Nabi Ibrahim pula. Dengan apa? Tadi kita tinggal duk hidup lagi, tinggal pun pada pasir, nak hubung tak boleh, Facebook tak ada, TikTok pun tak ada masa tu. Tapi buat Nabi Ibrahim gitu dah ada lagi. Lepas pada tu tak boleh, kena akak lagi. Nak tahu kata Nabi Ibrahim duk sakut hati dia dengan anak lagi kau, lebih pada Allah Ta'ala kau. Dah Allah Ta'ala suruh sembelih lah. Siapa gerban lah, kena perhabis dah lah, kena sembelih. Nak tahu kata Nabi Ibrahim tadi tergamuk kedok perintah Allah Ta'ala ni, apabila suruh sembelih anak, sembelih kedok. Ni sebagai contoh pada kita ya lah. Nah, Nabi Ibrahim falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika anak boleh duk jalan, kata ulama, anak ni apabila duk jalan, ayah umur tua ni boleh duk pipin, ayah boleh duduk gimari, tu rasa seronok. Nabi Ismail mula situ, mula boleh duk jalan sekali. Ketika dukung kadang ada payah buat orang jatuh kan, orang jadi mak lah boleh duk dukung anak orang jatuh, ya jarang ya. Tapi ketika anak boleh jalan ni, biasanya pak lah bawa pula ya, pergi kat tu, pergi kat ni. Masa yang pak perlu duduk dengan anak banyak sekali. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Anak, bahasa molek anak ngapok ni siapa sungguh. Saya nampak dalam mimpi, kata apa sembelih anak lah. Fanzur madza tara, lagu mana?
Nabi Ibrahim ni dia kena buat semata dah. Dia kena buat semata dah. Cuma nak tanya kedudukan anak. Anak pun jadi. Pasal tu dididik anak ni. Nabi Ibrahim tak ada didik kali ni. Kerana Nabi Ibrahim tinggal dia duduk Baitul Maqdis. Orang yang didik anak Nabi Ismail ni mak dia. Mak dia. Anak ni kalau mak didik tak ada pok ni jadi berlaku. Nah, kalau kita kelih dalam sejarah kan anak-anak yatim jadi kijau berlaku duduk dengan mak. Tapi bo duduk dengan pok ni tak jadi mana dah. Atas satu waktu nak tak saudara dengan apa yatim dia. Tak saudara dengan pok. Pok nak didik anak pok itu sendiri. Nah, nombor satu pok sibuk. Nah, kerja kat luar banyak, kedai kopi pun banyak. Kedai kopi. Pak duduk sakut dengan daun ketung pula apa molek. Nah, pok itu didik tu. Fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar. Buatlah. So sembelih tak ada apa. Allah iman kuat weh. Iman kuat. So sembelih. Tak ada cut sungsut. Orang ni pegang nak sembelih dengan tangan sendiri ni. Oh, kata madah. Tapi kan tutsaq Allah Taala cuba Nabi Ibrahim ni pandai. Tuhan kata inna hadza la bala'ul mubin. Ini adalah cubaan yang paling besar. Tak ada dah. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Allah Taala ni dia nak tahu ya. Apabila tahu kata Nabi Ibrahim ni pegang pisau sungguh tak pisau tekak, cukup dah tak apa. Allah Taala ganti dengan akibah tak ada apa. Cukup dah. Tahu dah kata Nabi Ibrahim, Allah Taala lebih tinggi daripada anak. Allah Ta'ala tahu kata Nabi Ibrahim boleh ambil martabat nama Khalilur Rahman. Cukup. Mula situ. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nabi Ismail pun dalam setengah-setengah kitab tafsir khususnya daripada Jami' Qurtubi, dia kata ketika ayah dia nak sembelih Nabi Ismail ni, tengah-tengah jalan duduk erat tu, syaitan mari. Ibrahim, tergamuk kau sembelih anak seorang ni dalam hidup ni. Nah, nak boleh pun bukan main pakai masa kan. Patut. So sembelih anak. Nabi Ibrahim ambil batu 7 butir pekong syaitan tadi. Supaya kita duduk melontar lah ni lah. Nah, melontar tu ialah dah teringat situ dah. Gi kepada Nabi Ismail pula. Nak tipu Nabi Ibrahim, syaitan tak lu. Dia pak anak pula. Ismail, awak tahu tak ayah nak pergi mana? Dia tak nak pergi mana? Nak pergi sembelih awak. Dia tak sembelih. Kalau Tuhan suruh sembelih tak ada apa. Halah pula syaitan. Gi pak mak pula 3 bucu dia pergi. Makan habis syaitan ni. Dia bukan makan sebucu dak. Gi pak mak Nabi Ismail pula. Mak Ismail, mu tahu tak? Tok laki mu nak nampak pelik dah ni. Bawa anak nak pergi sembelih dengan pisang dengan apa cukup. Mak dia pun, mak Nabi Ismail Siti Hajar pun ambil batu pekong pula. Tak nak. Pok itu ni kalau pesen malah-malah dia batu tak. Jangan hidup pekong lah. Buat balah kan. Jadi nak kata kena lawan syaitan. Walaupun kita tak ambil batu pekong syaitan pun, yang penting kita lawan dia. Nampak nak tipu kita sangat. Berasa malas nak pergi dengan mengajar weh. Lawan sikit. Allah tua dah kita nak mati esok kat dia berasa malas. Lawan syaitan sikit. Berasa malas sedekah weh. Allah tua gigi tak ada nak makan pun kena beringat kupit lagi. Sedekah. Nampak dah. Malah gerbang weh. Misalnya. Lepas bila nak gerbang, lepas dia mau mati nak gerbang. Lawan syaitan itu. Dah. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah, benda ni cubaan yang Allah Ta'ala cuba Nabi Ismail, cuba Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kata lagu mana? Ayah, kalau ayah nak sembelih hamba tak apa juga boleh, tak apa dia tahu. Tapi ikat kemah lah. Takutnya gelepar kaki tu pergi sepak ayah, tangan tu pergi gocoh ayah. Jadi tak boleh pala dia tu. Allahu Akbar. Berapa ramai dalam masyarakat kita nak lawan mulut mak, lawan mulut pok, okey. Bukan sekadar lawan mulutnya sepak pula dah. La ilaha illallah. Ikat kemah lah ayah dia tu. Tak ada apa. Lepas tu
Asah pisau tajam sikit. Nah, kita kerak tak dipakai putus selalu. Pasal tu buat itu pun nak gerbang dia pun kesian lah ke lembu ni. Nah, asah molek lah pisah. Nabi suruh nak sembelih lembu ni asah pisah. Lepas tu jangan asah pisah depan lembu, kesian ke dia. Nabi kata nak lembu mati 2 kali kalau mana. Mati kau duduk asah pisah dah, mati kau sembelih pula 2 kali. Bodoh-bodoh lembu pun cidik weh. Ada nak gerbang tu dah. Asah pisah tajam. Apabila sembelih ni putus selalu dah. Lepas tu soal lagi ni, ayah ketika nak sembelih ni ada tekok lah ke bawah bombing. Takut darah tu pergi ngecik kena kain ayah. Allahu Akbar. Nah, takut darah najis ni pergi kena kain ayah, cemar kain. Lepas tu soal lagi, ni ada khilaf lah. Dia kata salam lah kepada mak. Nah, aqri salam ala ummi, builah salam kepada mak. Teringat deh. Ni teringat nak mati ni, teringat pada mak lagi. Kita nak mati tak jauh kat orang dah. Allah jusuh anak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, jadi Nabi Ibrahim kata lagu mana? Ni'mal aunu ya bunayya ala amrillah. Awak sebaik-baik orang yang tolong saya untuk nak tunai perintah Allah. Perintah Allah bukan gena pergi semaya. Perintah Allah bukan suruh cari lembu nak sembelih. Perintah ayah, perintah Allah Ta'ala suruh sembelih. Nabi Ibrahim tolong ayah dia suruh sembelih. Ni'mal aun wa anta ya bunayya ala amrillah. Sebaik-baik penolong. Hari ni kita perlu pada penolong untuk nak taat pada Allah. Hari ni Tok Imam kita Masjid Khairiyah ni tak boleh ada majlis hari ni kalau tak ada penolong dia. Dan puak kita mari daripada kampung-kampung tak boleh mari sini kalau tak ada orang penolong mari. Orang bawa kereta, orang bawa motor, orang cara rumah, tok laki gena mari. Hari ni kita perlu cari penolong. Ni'mal aunu. Nak lagu mana dalam masyarakat pakat tolong menolong buat benda molek, buat benda comel, buat benda baik. Allahu Akbar. Ni'mal aunu, sebaik-baik penolong wahai anakku, dia kata. Nah, hari ni cuba kita kata kita duduk cut naik, nah, untuk nak tolong kebaikan tadi. Di dalam menolong satu kebaikan hari-hari yang kita ni kita tolong ke tak? Jadi benda ni kita kena klik pada masyarakat semula. Masyarakat ada tolong menolong. Nah, sokong menyokong. Hari ni alhamdulillah punya kat ni ada banyak perkara tolong menolong. Nah, adanya TO pun ada ni rasanya. Masya-Allah sungguh. Siapa berlaku dah? Yang gaduh klik lah buat itu dah. Bagi perabi hari ni. Itu sejarah yang Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang pengorbanan. Lepas tu kita gerbang pula. Kita ni duduk apa tu gerbang mari apa? Jadi hari ni kita berada di dalam musim yang mulia, khususnya afdalul ayyam, sebaik-baik hari yaumun nahri. Di sisi Allah Ta'ala hari yang kita sembelih tadi, hari raya. Tak berapa hari. Esok ni hari yang ke-8. Hari yang ke-8 mulalah para hujat, para orang yang haji pergi duduk di Mina. Lepas pada tu akan pergi di pada Arafah hari yang ke-9. Hari yang ke-9. Hari 9, hari apa, hari Jumaat ni. Para hujat duduk Mekah ni akan duduk di pada Arafah hari yang ke-9. Jadi hari ni hari yang ke-7, esok yang ke-8, lusa yang ke-9 bagi orang buat haji sana. Mana kita berada dalam musim yang paling mulia. Nak siapa pula satu hari nama hari Arafah. Dah. Lepas pada kita kecek bab sejarah Nabi Ibrahim, nak kecek juga kelebihan hari Arafah. Hari Arafah ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari yang Nabi sebut, nah, afdalud du'a yaumi Arafah,
sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah. Kita nak gapo hari itu, kita doakanlah. Dan kita manjur dengan Tuhan hari itu, hari Arafah. Nak gapo Allah Ta'ala terima doa insya-Allah Ta'ala. Nah, so yang kedua pula, ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar. Tak ada dah hari yang paling ramai sekali Allah Ta'ala pelucuk nama-nama orang yang masuk neraka, tubik daripada neraka. Minan nar min yaumi Arafah, ialah hari Arafah. Hari Arafah ni, satu fok kita jangan duk gaduh dengan baju raya sangatlah. Hari Arafah ni baju raya beli lon ni lah. Fok kita duk gaduh lah ke malam Lailatul Qadar baju raya. Pandai dah. Hari Arafah baju raya. Yang gaduh hari tu. Potong dulu. Hari Arafah ni hari doa, hari istighfar, hari minta maaf. Kerana tak ada dah. Tak ada peluang dah. Hari yang paling baik daripada setahun tadi, nak banyak sekali Allah Ta'ala pelucuk kita daripada neraka hari ni dah. Allahu Akbar. Sehingga wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Allah Ta'ala berbangga dengan para malaikat. Hei malaikat, ma arada haula, fadi nak gapo ni? Duduk di padang Arafah ni pakai cuk ni belakang ni, pakai mari sini belakang ni. Orang duduk tanah haram pakai poso belakang, buat dia nak gapo ni? Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala berbangga dengan para malaikat. Allah Ta'ala bangga dengan sebab kita berhimpun. Allah Ta'ala bangga dengan sebab duduk di padang Arafah. Allah Ta'ala bangga dengan sebab kita poso hari Arafah. Hari Arafah ni walaupun poso sunat, tapi pahala dia begitu besar sebagaimana kita ngaji lah, sebagaimana kita dengar 2 tahun. Allah Ta'ala apa dosa 2 tahun? Apa asa yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Allah Ta'ala apa dosa telah lepas dan lagi akan datang. Sehari kita puasa, sehari puasa ni 12 jam misalnya. 12 jam. 12 jam ni taukab 24 bulan, kerana setahun 12 bulan okey. Mana sejam kita puasa boleh 2 bulan keampunan Allah. Sejam kita puasa 2 bulan, 12 jam boleh 24 bulan. Maknanya apa? Tapi tak boleh puasa sejam lah. Nak puasa sejam hari ni tak boleh. Nak puasa semua lah. Sejam kita puasa boleh 2 bulan. Allahu Akbar. Seminit kita puasa boleh 2 hari. Okey, kerana sejam 60 minit kan? 60 minit boleh 2 bulan. 2 bulan berapa hari? 2 bulan berapa hari? 60 hari. Makna kita puasa seminit boleh apa? 2 hari. 2 hari ampunan Allah. Besar Allah Ta'ala bui hari ni. Jadi oleh tu kita pakat suruh belakang insya-Allah. Kita pakat puasa hari tu masa tak ada ni. Dan untuk kita nak ada bagi gapo pula. Semua perjumpaan hari ni sebagai perjumpaan baik. Moga-moga Allah Ta'ala akatkan penyakit yang duduk tempat kita ni. Habislah. Dan insya-Allah habis COVID kau gapo kau dah. Lepas tu insya-Allah Ta'ala kita mula semula dah. Ada ngaji, ada belajar, ada gapo. Alhamdulillah hari ni kebaikan masjid Khairiyah ni, masya-Allah. Masjid orang panggil betul dengan nama Khairiyah. Apa makna Khairiyah? Kebaikan, masya-Allah ada setiap tahun dah. Masjid ada kebaikan, semua ada mengaji, ada belajar. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada timngan masjid yang usaha ada benda pasal ni, dia kena ada timngan. Dan mudah-mudahan pada tahun ni insya-Allah Ta'ala Allah Ta'ala apa dosa kita semua, dan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada ummah semua. Saya tak banyak kalam dah. Dan oleh kerana masa ada terbatas sangat, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.